Berkenaan dengan virus monkeypox. Monkeypox, ya, virus monkeypox. Dan ini yang akan kami bawakan, yang telah pun kami berikan dari awal lagi penonton. Rasanya ramai yang tertunggu-tunggu ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Dan seperti yang kami berikan tadi Auda, maklum sajalah maklumat di hujung jari, banyak saja maklumat yang diterima. Dan Indah dapat dinafikan, mungkin maklumat-maklumat yang Auda terima ni mungkin orang bagi takut bagi kajar-kajar di mendengar, tungkal di mendengar. Tapi yang pasti, yang harus pastikan Auda, maklumat itu hendaklah sahih. Jadi hari ini Tani akan tanyakan daripada sumber yang memang Tani tahu sudah maklumat yang akan diberikan nanti adalah tepat dan betul Auda. Dan untuk itu Auda, Nadira, siapa yang Tani jemput ni Nadira? Ya, kita bawakan ke studio pada kali ini Tuan Dr. Muhammad Rio Syafi'i bin Salur, merupakan seorang pegawai perubatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabarnya hari ini? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Pertama sekali kami ingin ucapkan selamat datang ke Studio 4 pada kali ini, di mana kita akan bicarakan sesuatu yang isu semasa sebenarnya, ya, berkenaan dengan virus monkeypox. Jadi mpox lah mungkin secara ringkasnya, ya. Mungkin ada beberapa penonton-penonton kita di luar sana belum familiar ataupun belum terbiasa dengan terma ini. Jadi mungkin dapat dikongsikan sedikit sebanyak definisi berkenaan dengannya. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih di atas soalan yang diajukan. Terlebih dahulu saya sebagai wakil daripada pihak Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menerangkan tentang penyakit mpox ini yang menjadi tanda tanya kepada kebanyakan orang ramai. Mpox yang juga sebelum ini dikenali sebagai monkeypox adalah satu penyakit virus yang disebabkan oleh virus monkeypox yang boleh merebak di kalangan manusia terutama melalui objek, melalui kontak rapat serta hubungan seksual dan dari persekitaran melalui objek dan permukaan yang telah disentuh oleh seseorang yang menghidapi penyakit mpox ini. Virus monkeypox merupakan penyakit zoonotik yang boleh didapati di segelintir haiwan liar. Justru ia boleh merebak daripada haiwan yang dijangkiti ini kepada manusia melalui kontak. Itu dia sikit penerangan Auda mengenai dengan penyakit ataupun virus monkeypox. Dahulunya dikenali dengan monkeypox sebelum diberikan tadi, tapi sekarang lebih dikenali dengan panggilan mpox. Terima kasih atas penerangannya Tuan Doktor. Kalau boleh diajukan lagi soalan berikutnya ni Tuan Doktor. Apakah kelab virus mpox yang ada dan bagaimana mungkin ianya berbeza barangkali, kalau boleh diterangkan? Okey. Buat masa ini terdapat dua jenis clade virus monkeypox yang dikenal pasti, iaitu clade 1 dan juga clade 2. Clade 1 ini sebelum ini dikenali sebagai clade Congo Basin, Afrika Tengah, dan juga clade 2 sebelum ini dikenali sebagai clade Afrika Barat. Clade 1 boleh menyebabkan lebih banyak penyakit yang teruk dan kematian, manakala clade 2 boleh menyebabkan jangkitan yang kurang serius berbanding jangkitan mpox clade 1. Sebelum tahun 2022, kes mpox mula dilaporkan di beberapa bahagian Afrika Tengah dan juga Afrika Barat mengikuti kelatnya, di mana ia adalah endemik. Maksudnya ia memang hadir dengan konsisten tetapi tidak meningkat. Hampir semua kes mpox yang berlaku di luar Afrika dikaitkan dengan perjalanan antarabangsa ke kawasan endemik ataupun melalui haiwan yang diimport. Pada tahun 2023, satu varian clade 1 yang dikenali sebagai clade 1B telah dikenal pasti di Republik Demokratik Kongo selepas peningkatan ketara dalam kes mpox dan juga kematian. Menjelang Ogos 2024, beberapa negara di rantau ini melaporkan kes mpox dan wabak mpox clade 1 di kawasan yang sebelumnya tidak endemik. Oleh yang demikian, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah mengisytiharkan mpox sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa yang buat kali kedua pada 14 Ogos 2024. Dan buat setakat 7 September 2024 hanya terdapat 2 kes clade 1 yang dikesan di luar Afrika. Satu di negara Sweden dan juga satu lagi di negara Thailand, yang mana kedua-duanya dikaitkan dengan perjalanan ke negara-negara yang terjejas di Afrika. Jadi itulah, ya, baru saja dikongsikan
oleh Tuan Dr. Muhammad Rio sendiri berkenaan dengan kelat dan perbezaan mereka, di mana kelat pertama ini, betulkan kalau salah, yang pertama adalah sekiranya ia dapat sampai menyebabkan kematian. Boleh. Dan yang kedua adalah menjadikan jangkitan yang kurang serius lah mungkin ya. Jadi dua kelat yang ada. Mengetahui berkenaan dengan Mpox ini kadang memberikan rasa cemas juga untuk orang awam dan sebagainya. Jadi mungkin mereka ingin mengambil langkah-langkah keselamatan terlebih dahulu. Dengan mengetahui bagaimana sebenarnya cara Mpox ini dapat merebak ni. Okey. Mpox boleh merebak melalui sentuhan rapat dengan ruam kulit ataupun cecair badan individu atau haiwan yang dijangkiti, serta dari persekitaran melalui objek atau permukaan yang tercemar. Dalam kalangan orang dewasa, Mpox terutamanya menular melalui sentuhan fizikal rapat, termasuklah hubungan seksual dengan individu yang dijangkiti. Manakala bagi kanak-kanak pula, ia merebak melalui kontak fizikal di rumah semasa bermain ataupun pendedahan kepada haiwan liar yang dijangkiti. Lebih banyak data diperlukan untuk menentukan risiko Mpox terhadap kanak-kanak, dan Kementerian Kesihatan sedang memantau keadaan ini dengan teliti. Selain itu, Mpox boleh juga berjangkit dari ibu mengandung kepada anak yang dalam kandungan semasa kehamilan dan kelahiran. Individu yang menghidap Mpox boleh menjangkiti orang lain sehinggalah semua ruam yang telah sembuh, yang biasanya akan mengambil masa 2 hingga 4 minggu. Berbanding dengan COVID-19, virus Mpox ini tidak mudah menular. Secara purata, setiap individu yang dijangkiti Mpox menyebarkan penyakit ini kepada 1.3 individu sahaja. Sebaliknya, satu kes COVID-19 secara purata boleh menjangkiti antara 2 hingga 5 individu tanpa sebarang langkah pencegahan. Oh, okey. Jadi rasanya memang penting ni doktor untuk mengetahui di antara perbezaan. Saya cukup gemar sekali apabila tuan doktor mengongsikan tentang perbezaan di antara COVID-19 dan juga Mpox. Memang kebanyakan orang kita ni lebih familiar mengenai dengan COVID-19, seperti yang diberikan ianya tidak mudah menular berbanding dengan COVID-19, tapi walau bagaimanapun langkah berjaga-jaga harus diadakan juga, harus diambil. Jadi kalau boleh ditanyakan Johnny, dari segi manifestasi klinikalnya barangkali ataupun simptom-simptom, macam mana tadi kan tahu, tadi saya mengetahui macam mana ianya merebak, tapi apa yang tadi harus lihat yang ada barangkali arah seseorang yang membuktikan seseorang itu mendapat penyakit Mpox. Mungkin boleh dikongsikan. Okey, terima kasih. Jadinya buat masa ini simptom Mpox adalah termasuk ruam yang mungkin mengambil masa 2 hingga 4 minggu untuk hilang. Dan ruam tersebut kelihatan seperti lepuh ataupun blister dan ataupun luka, dan ia boleh menjejaskan bahagian muka, tapak tangan, tapak kaki, pangkal paha dan juga kawasan alat kelamin. Ruam ini juga boleh timbul di dalam muka, tekak dan juga mata. Pesakit mungkin juga boleh menghidapi demam, sakit kepala, sakit otot, sakit belakang, badan lemah dan bengkak kelenjar iaitu limfadenopati. Sama ada sebelum atau selepas ruam ini timbul. Dalam kebanyakan kes, simptom Mpox akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa minggu dengan rawatan sokongan seperti ubat penahan sakit ataupun ubat demam. Walau bagaimanapun dalam beberapa kes penyakit ini boleh menjadi teruk atau membawa kepada komplikasi, termasuklah kematian. Penyakit teruk akibat Mpox mungkin termasuk ruam yang lebih besar yang meluas, terutama di bahagian mulut, mata dan juga kawasan alat kelamin, ataupun jangkitan bakteria pada kulit atau darah dan jangkitan paru-paru. Serta komplikasi Mpox yang dimaksudkan termasuklah jangkitan bakteria yang teruk pada kulit, ataupun Mpox yang boleh menjejaskan otak, dikenali sebagai encephalitis, ataupun jantung, myocarditis, ataupun paru-paru, pneumonia, dan juga mereka mungkin mempunyai masalah mata. Jadinya individu yang menghidapi penyakit teruk akibat Mpox memerlukan kemasukan ke hospital dan juga penjagaan sokongan
sokongan dan juga ubat antiviral untuk mengurangkan keparahan ruam dan mempercepatkan proses pemulihan. Individu yang berisiko tinggi untuk penyakit teruk termasuklah anak damit yang baru lahir, kanak-kanak, wanita mengandung dan juga individu yang mempunyai sistem imun yang lemah. Dan apabila seseorang itu disyaki menghidapi Mpox melalui simptom-simptom yang saya nyatakan tadi, sampel swab akan diambil dari ruam kulit ini dan dihantar ke makmal untuk diuji menggunakan ujian PCR, iaitu polymerase chain reaction bagi pengesahan Mpox. Jadi kalau merumuskan apa yang Tuan Doktor telah pun kongsikan sebentar tadi, di antara simptom yang ni orang ketara adalah ruam, ya, ruam ataupun blister kita dipanggil. Selain daripada itu, kadang ianya boleh juga memberikan kesan kepada otak dan paru-paru, jantung dan paru-paru. Jantung dan paru-paru, ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil langkah-langkah keselamatan sebenarnya. Apatah lagi dengan kita sudah mengetahui bagaimana caranya merebak, dan walaupun ia bukan merebak secepat COVID-19, tapi masih juga harus kita ni lebih peka, ya, berkenaan dengan Mpox ini. Jadi ingin juga ditanyakan, kalau Mpox ini, siapa sebenarnya yang berisiko untuk dapat Mpox ini? Okey. Individu yang mempunyai sejarah perjalanan ke negara yang terjejas, iaitu Afrika, dan juga mempunyai kontak rapat dengan seseorang yang menghidap Mpox adalah berisiko dijangkiti. Individu yang terlibat dalam aktiviti seksual yang berisiko tinggi, iaitu seks sejenis ataupun seks rambang, juga berisiko tinggi untuk dijangkiti. Kontak dengan barangan yang disentuh oleh seseorang yang menghidapi Mpox seperti permukaan, pemakaian, tempat tidur, tuala dan juga ataupun objek juga berisiko untuk dijangkiti. Para petugas kesihatan yang merawat pesakit juga pesakit Mpox terutamanya juga mempunyai risiko jangkitan. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan dan kawalan jangkitan perlu dititik berat untuk melindungi diri mereka semasa merawat pesakit Mpox ini. Jangkitan ketika mengandung pula boleh menyebabkan keguguran, kematian janin semasa kelahiran, kematian anak damit yang baru lahir atau komplikasi lain bagi ibu. Oleh itu adalah penting bagi wanita mengandung untuk mengelakkan daripada menjadi kontak rapat kepada sesiapa yang dijangkiti Mpox. Jika seseorang wanita mengandung merasa dirinya terdedah kepada Mpox ataupun menunjukkan simptom Mpox, haruslah mereka segera berkunjung ke fasiliti kesihatan yang berdekatan. Tadi Tuan Doktor ada mengongsikan pelbagai faktor-faktor utama ataupun risk factor sebenarnya mereka yang menjadi risiko yang lebih tinggi untuk mendapat Mpox dan cara untuk mengenal pasti manifestasi daripada sudut klinikalnya. Tapi juga ada dikongsikan tadi macam cara untuk pelbagai cara untuk melindungi, tapi untuk barangkali untuk mencerahkan lagi memberigakan agar sampai maklumat ini, rasanya maklumat cukup penting untuk orang ramai. Mungkin boleh diulangi kembali barangkali Tuan Doktor di antara langkah-langkah yang boleh dilakukan ya untuk melindungi diri kita ini daripada Mpox. Okey. Terima kasih. Jadinya ianya adalah penting untuk mengetahui tanda-tanda dan juga simptom-simptom Mpox yang dinyatakan tadi dan cara ia merebak serta tindakan yang perlu diambil jika mengalami simptom Mpox. Elakkan kontak rapat dengan sesiapa yang menghidapi Mpox atau menunjukkan tanda-tanda dan simptom Mpox. Jangan berkongsi barangan peribadi dengan orang lain seperti peralatan makan, tuala ataupun tempat tidur. Cuci tangan dengan kerap menggunakan sabun dan air atau pencuci tangan yang berasaskan alkohol. Buat masa ini, pemakaian sungkup muka tidak diperlukan bagi individu yang sihat. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan akan membuat penilaian semula jika terdapat bukti yang ketara mengenai penularan melalui pernafasan. Sekiranya terdedah ataupun menunjukkan sebarang simptom, dapatkanlah nasihat perubatan dan asingkanlah diri daripada orang lain sehingga penilaian dan ujian selesai dilaksanakan. Jika Mpox telah dikenal pasti, pengasingan diri perlu diteruskan sehingga semua ruam telah sembuh. Dan ini biasanya mengambil masa 2 hingga ke 4 minggu. Buat setakat ini, tiada sekatan perdagangan atau perjalanan
ke negara-negara yang melaporkan kes Mpox. Namun orang ramai dinasihatkan untuk kekal berwaspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti sentiasa mengamalkan kebersihan diri yang baik, kerap membasuh tangan dengan sabun terutama sebelum mengendali makanan, sebelum makan, sebelum menyentuh muka, selepas menggunakan tandas atau apabila tangan kotor dan selepas batuk dan bersin. Jika tidak air ataupun sabun, gunalah pencuci tangan yang berasaskan alkohol. Dan juga elakkan daripada bersentuhan dengan individu yang tidak sihat. Elakkan berkongsi barangan peribadi yang mungkin tercemar dengan cecair badan seperti tuala dan berus gigi. Elakkan aktiviti seksual yang berisiko tinggi seperti terlibat dalam seks rambang. Dan juga semasa melancong, elakkan memberi makanan atau menyentuh haiwan, terutama haiwan liar, serta memakan daging haiwan liar. Sebarang daging yang ingin dimakan haruslah dimasak dengan sempurna sebelum dimakan. Dan juga pelancong dari negara yang terjejas oleh Mpox perlu memantau simptom jangkitan Mpox selama 21 hari selepas pulang dari negara-negara tersebut. Dan segeralah dapatkan rawatan perubatan jika tidak sihat atau mengalami simptom jangkitan Mpox seperti yang dinyatakan sebelum ini. Dan juga semasa mendapatkan rawatan, maklumkan kepada doktor mengenai sejarah perjalanan terkini serta aktiviti berisiko bagi jangkitan Mpox. Dan mulai 7 September 2024 baru-baru ini, orang ramai yang tiba ke negara Brunei Darussalam melalui udara, darat dan juga laut adalah dikehendaki menggunakan aplikasi Bru Health untuk melengkapkan borang deklarasi kesihatan semasa ketibaan. Jadi menyimpulkan apa yang Tuan Doktor telah pun kongsikan. Terima kasih sudah pun mengkongsikannya. Ini adalah sebenarnya sesuatu yang basic tapi mungkin kita terlepas pandang ya. Di antaranya adalah untuk kita ni tidak berkongsi, barang-barang peribadi bersama dengan orang sekeliling. Betul yang dikongsikan, cuci tangan, jaga kebersihan. Walaupun semua ini kelihatannya adalah seperti benda-benda asas, benda-benda yang biasa dibuat, tapi mungkin kita kurang peka tentang hal tersebut. Jadi dengan kita ni mengetahui kita boleh mencegah Mpox ini dari dengan menjaga kebersihan. Kalau sekiranya kita melancong ke luar negara, elakkan daripada memegang binatang haiwan liar, memakan daging haiwan liar dan sebagainya ya. Jadi ingin juga kita ni tahu untuk mereka yang sudah pun terjejas dengan Mpox ini ataupun terjangkiti dengan Mpox ini, sebenarnya adakah indah rawatan untuk mereka atau bagaimana ni Tuan Doktor? Okey. Menurut protokol kesihatan semasa, semua kes Mpox dikehendaki menjalani pengasihan di hospital. Dalam kebanyakan kes, simptom Mpox selalunya hilang dengan sendirinya. Dalam beberapa minggu dengan rawatan sokongan seperti ubat untuk penahan sakit ataupun ubat demam. Walau bagaimanapun, individu yang menghidapi Mpox yang teruk mungkin memerlukan kemasukan ke hospital untuk mendapatkan penjagaan sokongan atau ubat antiviral untuk mengurangkan keparahan ruam dan mempercepatkan masa pemulihan. Buat masa ini, WHO menyarankan menggunakan vaksin bagi Mpox, tetapi hanya individu yang berisiko yang akan dipertimbangkan untuk vaksinasi, seperti seseorang yang merupakan kontak rapat dengan individu yang mempunyai Mpox atau seseorang yang tergolong dalam kumpulan yang berisiko tinggi. Ya. Untuk terdedah kepada Mpox seperti yang dinyatakan tadi, vaksinasi secara besar-besaran tidaklah disarankan pada masa ini kerana risiko kepada orang awam masih rendah dan penularan kebanyakannya berlaku melalui hubungan fizikal yang rapat. Vaksin Mpox memberikan tahap perlindungan terhadap penjangkitan dan juga penyakit yang teruk, dan hasil daripada kajian keberkesanan vaksin menunjukkan bahawa tahap perlindungan yang baik dapat dicapai terhadap Mpox selepas vaksinasi.
Jadi ada vaksin boleh diberikan, tapi yang seperti diberikan di awal, vaksin hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai risiko yang tinggi sahaja. Jadi di atas keterbatasan waktu ni, Tuan Doktor mungkin boleh disimpulkan barangkali yang dibincangkan hari ini untuk orang ramai, untuk penonton Rampai Pagi khususnya. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya untuk mendapatkan maklumat lanjut. Macam mana ni Tuan Doktor? Okey. Jadinya orang ramai adalah digalakkan untuk berkongsi maklumat yang tepat dan dipercayai sahaja demi membantu mendidik mengenai Mpox dan mencegah dari penyebaran dan maklumat yang salah ataupun palsu. Orang ramai bolehlah mendapat maklumat lanjut dan perkembangan terkini daripada Kementerian Kesihatan Brunei Darussalam melalui www.moh.gov.bn ataupun melalui aplikasi BruHealth atau melalui Instagram MOH. Itulah ya, dikongsikan sekiranya bis kita ingin mendapatkan sumber maklumat sahih, maklum sahaja Mpox ini merupakan satu isu semasa. Mungkin juga ada yang baru mendengarkannya dan sebagainya. Jadi mudah ya untuk ada segelintir orang awam yang mungkin akan menyebarkan maklumat yang kurang tepat dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, yang lebih tepat seperti yang Tuan Doktor telah pun kongsikan tadi berkenaan dengan virus Mpox ini. Apapun, ribuan terima kasih Tuan Doktor kami ucapkan atas kesudian datang ke Studio 4 Rampai Pagi. Sekurang-kurangnya kita lebih mengetahui lah ya dengan lebih dalam berkenaan dengan Mpox ini, cara-cara untuk kita mencegahnya, simptom-simptomnya, apa dengan vaksin yang diberikan tapi hanya pada orang yang berisiko lah, dan bermacam-macam lagi. Sangat singkat, padat dan mudah-mudahan bermanfaat juga ya untuk penonton kita di luar sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.